Kalau korang sempat lalui zaman ni memang serius lah. Saya tak tipu. Korang memang betul-betul dah tua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya nak sharekan dengan korang semua tentang 10 kartun series yang pernah dimainkan di Astro Disney. Sama ada Disney Channel, Disney Junior maupun Disney SD yang menyebabkan kita semua rasa kita ni dah tua. Yelah, sekarang kalau kita nak sebut pasal Astro Disney punya channel ni pun semua dah tak ada dah kan. Sebab semuanya dah dikumpulkan di bawah Disney Plus Hotstar Malaysia. So, jom kita bincangkan apakah 10 kartun yang sangat-sangat nostalgik yang pernah dimainkan di Astro Disney yang menyebabkan kita rasa kita semua dah tua. Tapi sebelum tu, saya juga sebelum ni pernah cerita pasal 10 kartun animasi yang menyebabkan kita rasa kita dah tua, edisi Astro Ceria. Memang 10 kartun animasi je yang saya dah post dekat channel saya. So, kalau korang berminat untuk tengok, korang bolehlah cari video tu lepas ni, okey? So, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Kartun pertama yang pernah dimainkan di Astro Disney yang buatkan kita rasa kita semua dah tua, tak lain tak bukan adalah kartun Lilo and Stitch. Lilo and Stitch ni menceritakan tentang seorang budak yang bernama Lilo lah, dengan satu makhluk asing berwarna biru bertangan 4. Kemudian dia ni merupakan satu makhluk asing yang boleh dikatakan agak ganas lah. Tapi Lilo ni lah yang telah pun menjaga dia dan telah pun mendidik dan melatih dia untuk behave dengan behavior yang bagus lah. Dan selain daripada watak Lilo and Stitch, ada jugalah watak beberapa makhluk asing yang lain dan juga watak macam kakak Lilo dan juga kawan-kawan dia. So, Lilo and Stitch ni memang legend lah cerita ni kan. Boleh dikatakan sangat-sangat nostalgik lah bila kita sebut tentang cerita Lilo and Stitch ni. Yang kedua pula, kartun yang nostalgik kat Astro Disney dulu adalah Phineas and Ferb. Yelah, Phineas and Ferb ni first time dimainkan pada tahun 2007. So, kalau kita nak kira, dah 14 tahun lepas dah cerita ni dimainkan di Astro Disney. Oh, memang lama gila lah. Kalau masa tu kita tengok umur kita dah 10 tahun. So, kalau tambah 14, maknanya dah 24 tahun lah kita kan. Mana taknya 2007 sampai 2017 dah 10 tahun. So 2017 sampai 2021 pula 4 tahun kan. So memang kartun ni boleh kita katakan sangat-sangat legend lah dan sangat-sangat nostalgik. Dan siapa yang dulu korang layan cerita ni, maknanya sekarang korang ni memang dah tua lah. Memang dah masuk 20-an dan ke atas, ataupun mungkin korang paling muda pun saya rasa dalam 17 tahun lah sekarang korang kan. Sebab kalau betul-betul korang layan daripada mula-mula cerita ni keluar lah kan. Dan kalau kita semua ingat kan, kita lari topik sikit. Dulu kan, dekat Astro Disney akan ada satu peraduan tau. Kalau masa musim cuti sekolah, bulan 11, bulan 12 kan, Disney Channel akan buat satu peraduan dengan memberikan hadiah yang sangat-sangat menarik lah. Macam hadiah PSP lah, kemudian hadiah jam lah. Lepas tu konsol game yang lain lah. Memang sangat-sangat best lah dulu kan. Kalau korang sempat lalui zaman ni memang serius lah. Saya tak tipu. Korang memang betul-betul dah tua lah. Sebabnya memang masa tu sangat-sangat best. Sampai kita dulu berebut. Tunggu je kat depan Astro Disney tu. Kita nak tengok bila masa keluar, kita boleh call line tu untuk kita dapatkan hadiah tu. Oh, saya sendiri ingat saya pernah test beberapa kali lah. Tapi tak pernah dapat. Ramai orang lagi cepat call daripada saya call. So tak pernah dapat hadiah. Tapi memang satu kenangan yang betul-betul nostalgik lah. Kalau korang sempat lalui zaman tu, korang boleh komen kat bawah apa hadiah yang korang sempat menang. Ataupun nasib korang memang macam saya, tak pernah menang apa-apa hadiah langsung. So kita sambung balik perbincangan kita. Kartun yang ketiga pula adalah kartun Kick Buttowski. Kick Buttowski ni pun dia saing-saing dengan Phineas and Ferb juga. Boleh dikatakan dah lebih 10 tahun lah cerita ni dimainkan buat pertama kalinya dulu kat Astro Disney. So cerita ni menceritakan tentang Kick Buttowski sendirilah, yang ke mana-mana dia memang seorang yang ekstrim. Dia suka buat benda-benda yang ganas dengan helmet dia yang tak pernah buka tu kan. Memang sangat-sangat menghiburkan hati kita lah watak Kick Buttowski ni. Dan memang sangat-sangat nostalgik lah tentang perkara-perkara yang dia buat dulu, dia dengan kawan-kawan dia semua. Dengan dia punya family, memang sangat-sangat best lah cerita Kick Buttowski ni. Yang keempat pula adalah kartun Super Strikers. Super Strikers ni dulu pernah dimainkan di Disney Channel pernah.
kat Disney SD pun pernah, yang mana Super Strikers ni menceritakan tentang satu pasukan bola sepak lah, yang mana ketua mereka adalah Dancing Rasta. Ya man, ya dia memang kalau cakap memang ada man dia, Shakes man, El Matador man, semua kan. Lepas tu watak main karakter dia adalah watak Shakes. Shakes ni pula kalau kita katakan kan, setiap episod tu memang dia nak score dengan bicycle kick je kerja dia. Memang asal score je bicycle kick, score je bicycle kick kan. Lepas tu kita adalah watak-watak lain macam watak El Matador, kita ada watak Twisting Tiger kan. Lepas tu ada watak Big Bo yang keeper tu. Memang nostalgic juga bila kita sebut pasal Super Strikers ni. Kartun yang seterusnya pula adalah kartun Slug Terra. Slug Terra ni menceritakan tentang satu watak yang bernama Eli Shane, yang mana dia jumpa satu slug lah ataupun lintah yang bernama Burpees. Burpees ni memang sangat-sangat padu lah. Burpees ni boleh dikatakan slug yang paling kuat lah. Tapi yang pelik pasal cerita Slug Terra ni kan, saya tengok, saya rasa dia orang punya karakter ni kalau main gym tu skip leg day lah. Sebab dia orang punya badan bukan main sadar lagi. Sekali bila kaki keding ke, aduh. Apa lah. Itulah, lain kali kalau buat badan, jangan skip leg day. Kalau tak nanti jadi macam karakter dalam cerita Slug Terra ni. So cerita Slug Terra ni memang sangat-sangat nostalgic lah bagi saya sendiri kan. Dan kartun yang seterusnya pula yang kita tak boleh nak lupakan adalah kartun Kim Possible. Kim Possible ni menceritakan tentang Kim sendirilah. Merupakan seorang budak sekolah pun lagi. Seorang budak sekolah yang juga macam ejen lah dia ni kan. Dia macam seorang ejen yang mahir untuk gunakan peralatan untuk seni bela diri dan ada misi-misi tertentu dia lah. Cerita Kim Possible ni. Memang bagi saya Kim Possible ni sangat-sangat legend lah. Memang saya rasa dah lebih kat 10 tahun cerita ni dia mainkan di Disney Channel dulu. Dan yang seterusnya pula adalah kartun American Dragon Jake Long. American Dragon Jake Long ni saya rasa tak ramai orang tahu sekarang kot. Sebab seingat saya dah lama ke cerita ni tak dimainkan di Disney Channel kan. Yang mana American Dragon Jake Long ni menceritakan tentang Jake yang merupakan seorang budak yang boleh bertukar menjadi naga. So macam-macam lah yang dia dah lalui bila dia mempunyai keupayaan untuk berubah menjadi naga tu. Kalau korang sempat tengok cerita ni, korang boleh komen kat bawah cerita pasal American Dragon Jake Long ni. Cerita kartun yang seterusnya pula kita akan beralih kepada Disney Junior pula. Disney Junior dulu masa kita kecil-kecil mesti kita akan tengok Handy Manny lah. Handy Manny ni menceritakan tentang Handy dengan peralatan-peralatan dia, yang mana peralatan dia punya tukul, dia punya screwdriver, dia punya spanner, dia punya measuring tape, semua boleh bercakap dan semua boleh buat kerja sendiri. Memang senang lah kerja Handy Manny ni. Dia tinggal bawa ke peralatan dia tu. Lepas tu nanti peralatan dia tu akan buat kerja mereka masing-masing lah. So memang best lah cerita Handy Manny ni dan sangat-sangat nostalgic lah bila kita sebut tentang Handy Manny. Yang seterusnya pula dalam Disney Junior adalah Mickey Mouse Clubhouse. Mickey Mouse Clubhouse ni masa kecil-kecil dulu best kita tengok cerita pasal Mickey Mouse, pasal kawan-kawan dia kan, pasal Minnie. Bukan Minnie kenapa tak tidur lagi tu. Itu lain. Itu yang itu kita tak mahu sembang pasal tu. Ni pasal Mickey Mouse kan. Lepas tu pasal Donald Duck dan pasal kawan-kawan dia yang lain tu lah. Mickey Mouse Clubhouse. Dan cerita yang terakhir yang sangat-sangat nostalgic dan menyebabkan kita rasa kita dah tua yang pernah dimainkan dekat Disney Junior dulu. Saya ingat lagi, cerita tu adalah cerita yang bertajuk Word ataupun dalam bahasa Melayu dia Dunia Perkataan. Cerita Word ni yang menarik perhatian saya sangat-sangat adalah macam mana dia boleh menghasilkan sesuatu tu daripada ejaan dan menghasilkan perkataan. Lepas tu dia boleh lukis untuk jadi benda tu pula. Contoh macam frog kan, dia nak lukis kata, dia akan gabungkan F-R-O-G. Lepas tu dia buat rapat-rapat, dia lukis jadi kata. Memang bagi saya impress lah. Daripada kecil sampai sekarang pun saya impress. Sebab saya rasa saya nak lukis daripada huruf, nak tukar jadi perkataan, lepas tu jadi sesuatu benda pula tu, saya memang tak boleh buat lah benda tu kan. Dia boleh buat kata, lepas tu dia boleh buat kalau nak kayu, log, L-O-G, log. Jadi kayu dia lukis kan. Memang sangat-sangat menarik kan. Macam-macam yang dihasilkan. Dan daripada situ kita boleh belajar lah tentang perkataan dan tentang ejaan dan tentang macam mana sebenarnya benda yang kita eja tu dan apakah maksud perkataan tersebut. So memang sangat-sangat nostalgic dan menarik lah cerita Word ni. So itulah 10 kartun animasi series Disney yang sangat nostalgic, yang boleh dikatakan menyebabkan kita rasa kita dah tua bila kita tengok.
So itulah perkongsian saya dalam video kita pada hari ni. Pada korang yang suka konten-konten macam ni, korang bolehlah suggest kat bawah kat ruangan komen. Korang nak konten apa lagi? 10 kartun pasal NTV7 ke? Sebab NTV7 sekarang kan dah tak ada, dah jadi Didik TV dah kan. Ataupun mungkin korang nak 10 cerita yang bukan kartun pula. Macam ada Wizard of Every Place ke kan. Lepas tu adalah cerita Sweet Life on Deck ke. Korang nak saya compile kan untuk kita sama-sama bincangkan dan ingat balik kan. Boleh je drop dekat ruangan komen di bawah, tak ada hal. InsyaAllah, kalau video ni dapat sambutan dan memang ramai orang suka, kita akan buat pula sambungan untuk video-video yang lainnya. So, kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info menarik, jangan malu, jangan segan, drop je dekat ruangan komen di bawah. Okey? Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi